محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. buka hati اللهم فقنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Mana kata musannif rahimahullah, mana ni? Serta diiktibarkan menyapu itu membasuh. Kemarin kata dia, setengah daripada sunat wuduk tu kita mualak berturut-turut. Tu lagu mana cara mualak? Dengan seperti bahawa, yakni dengan bahawa dibasuhnya seorang, dia basuh akan anggota bagi seorang tu lah. Dia basuh anggota mana? Sifat yang kedua, anggota yang kedua. Misalnya sekarang tu dia basuh tangan, dia sapu kepala dah, sapu kepala. Lepas tu lepas sapu kepala tu basuh kaki. Tu maka basuh kaki tu orang panggil anggota yang kedua. Ataupun kita kata basuh muka dah, lepas pada basuh muka, sipai nak basuh tangan sampai siku, tu maka tangan tu orang panggil anggota yang kedua. Iaitu ia basuh anggota yang kedua tu dahulu daripada kering yang pertama. Takluk pada basuh tu sebelum daripada kering oleh anggota yang pertama. Muka tak ada kering lagi, dia basuh tangan. Makna tu, kalau muka dah kering dah, orang panggil putus mualak dah. Kalau kita basuh tangan, sunat je mualak tu. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Maliki tu wajib mualak. Lepas tu sunat. Kita mazhab kita Syafi'i tu sunat saja. Maka dia kata, dan jika mana lagi daripada kering yang pertama, serta hak kata basuh tu takluk situ, ataupun yang anggota yang pertama tu, kalau yang anggota yang pertama tu serta pertengahan hawanya, serta pertengahan sederhana, tengah hawanya, udaranya, tak rojaknya, udara tengah, bukan sangat panas, bukan sangat sejuk. Kira kering anggota ni kira ke mana? Kira pertengahan, kira masa pertengahan udara. Kau tengok dulu. Dan zamannya atau pada hawa. Jadi pertengahan masanya, bukan tengah malam sangat, bukan tengah hari sangat. Kira anggota tu. Dan perangai tubuhnya atau pada hawa, pertengahan perangai ni tabiat. Bagi tubuhnya, tubuh seorang, bukan tubuh jenis panah berdoa ataupun jenis sejuk dah. Tubuh dia tu macam-macam pula. Maka kira sini kira mana? Kira masa dia. Bukan kira di sini. Lama kira sini.
Kalau kita kira di anggota benar-benar, berartinya kalau waktu pagi nak kira tak leh lah. Ataupun ketika mana? Kita kata mana? Ketika musim sejuk, nak kira tak leh lah. Ada, dia kira masa. Kira masa dia. Ingat tak? Cek tak tu? Lagu ni. Cuba kita takdir tengok. Ni Chong ni udara pertengahan dah ni. Udara pertengahan ni masa kita lah ni, udara pertengahan. Maka kita basuh tangan. Basuh tangan tengok. Lepas tu sementara yang nak kering tu pakai masa lama mana? Pakai masa lama mana? Dalam kita tu seminit boleh tak? 2 minit. Takdir situ. Takdir masa tu. Kalau kita tak 2 minit kering. Kering 2 minit. Maka masa 2 minit tu orang panggil masa yang kalau lebih pada tu putu mualat. Maknanya kalau kita ambil pagi. Pagi ni sejuk dah. Ya lama kering. Tu pun kira 2 minit. Kalau tengah hari tu panas sangat. Ya cepat kering. Kira 2 minit juga. Lama kira masa tengah hari. Mualat setar. Mualat setar sebab ya setar ya. Musim panas mualat tengah minit kering. Dia tak kira di udara tu, kira di masa bagi udara pertengahan tak ni tu. Tu. Nampak tu dah. Habis. Sebab tu kalau orang hok ya sapu misalnya, ya sapu itu dia. Dia kata, bila aku ambil ais maya dah, aku ambil kain bulu sapu. Ya kering lalu. Kering selalu tu kira mualak ke mana? Kira masa tu juga. Kira masa mualak tak ni. Masa 2 minit tu. Kalau kita ukur, ada ukur tengok lah leh. Masa pertengahan kita ni. Tak ukur tengok. Masa 2 minit tu kering lagi. Masa kering dah. Atau 1 minit setengah. Gitu kot. Ni basuh siap, lepas tu anggota. Basuh siap tu. Nak boleh kering. Faham tu dah? Maka sapu tu, kalau dia kata sapu tu, kira masa tak ni tu, masa apa? Masa tengah. Masa pertengahan tu. Hukum sapu tu makruh dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau kita kata ambil asmaya pak sapu muka lalu, sapu tangan lalu. Tu makruh. Makruh dengan tak ada hajat-hajat gapo. Malaikat dia sejuk dah, dia tak leh. Dia celuk hak tu jadi tangan nak itu dah kebah habis. Ais sejuk. Maka sapu tu tak ada masalah hak tu. Tapi dia nak sapu tu maka makruh. Orang panggil tanshib. Depan dia nak riak agak. Tak. Tik lalat naik. Dia tak nak lagu. Tik lalat ke apa? Baju. Lepas tu? Dia baju pasar. Dia tak sakut situ. Dia tik lalat dia. Sakut dia memang pakai peluh. Dia tik lalat dia tak sabit dengan air. Dia sabit dengan peluh sangat. Peluh kita. Terah pakai peluh tengok. Mula ni kau ni. Penuh. Tak basuh tengok. Udara kita lah. Kalau udara di Mesir tak jadi tik lalat. Dia udara panas kering. Mau kita ni panas orang panggil apa? Panas ceng. Tu. Orang panggil panas tadi. Panas jadi panas basah. Panas basah. Maka panas basah ni dia jadi. Kalau panas kering sepuluh Mekah tak jadi. Kita try tak jadi. Duduk lama-lama tak jadi. Cuba busuk baju. Tak jadi tik lalak. Dia duduk di udara juga. Cara udara dia. Tik lalak muka tu hak tu tak kira dah. Tak kira udara hak tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kalau gitu yang kata serta diiktibar. Itu masalah sapu kat mana, kira lagu mana pula. Basuh tak apalah. Basuh ni kita mula-mula tengok. Pas sapu ni kira ke mana. Ya seteteh ya. Cepat kering juga dia ni. Kalau sapu cepat kering pada basuh lagi. Dia kata kena serta ni takluk kepada dibasuh. Tu. Dibasuh tu serta diiktibarkan, serta dikirakan. Menyapu itu, jadi menyapu kepala tu masalah. Ni kita kira anggota juga kepala ialah sapu ya.
Ada satu lagi khuf. Kalau kita pakai kasut khuf, kita sapuh juga tu dah. Sapuh. Tapi kasut khuf ni dia duduk di belakang sup dah tak. Dia duduk belakang sup dah. Tu. Serta diiktibar dikirakan menyapu kepala, sapu kepala tu diiktibar membasuh. Apa membasuh? Yakni tulis pada membasuh. Yakni serupa dengan kita basuh. Yakni serupa dengan kita basuh. Maksudnya anggota yang disapu itu ditakdirkan masa. Anggota yang disapu itu ditakdirkan masa seperti dengan anggota yang dibasuh. Seperti dengan anggota yang dibasuh. Tu maknanya gitu. Supo. Maknanya kalau 2 minit, hok sapu kepala pun kira 2 minit juga. Faham tu dah? Hok sapu kepala pun kira 2 minit juga. Walaupun sapu, kita kata sapu ni setar ya. Kalau kira itu setar sangat. Tu. Habis itu. Dan jika membasuh 3 kali, basuh yang ketiganya sebelum lagi kering yang keduanya. Pula dah. Dia kata dia, dan jika membasuh 3 kali. Basuh 3 kali, tulis situ, basuh 3 kali. Yakni seperti ia basuh tangan 3 kali. Ia basuh tangan 3 kali sunat ke dah. Sunat basuh 3 kali ke. Kali pertama, lepas wajib dah. Basuh kali yang kedua sunat, kali yang ketiga sunat. Kalau dia pergi basuh anggota tu 3 kali, kira masalah apa? Masalah mualak tu kira kat mana? Dia kata, kalau dia basuh 3 kali, basuh. Ni jawab bagi jika duduk di situ. Basuh tu. Basuh yang ketiga. Jadi nascaya adalah basuh yang ketiga, basuh kali yang ketiganya. Tak rajak tak apa. Jadi nascaya adalah basuh kali yang ketiga itu sebelum lagi kering yang kedua. Sebelum lagi kering kali yang keduanya. Tak faham? Tulis situ. Tulis pada basuh kali yang ketiga. Tu basuh kali yang ketiga, yakni buat gitu. Hurai di sini ni hurai. Yakni nascaya adalah basuh kali yang ketiga itu. Nascaya adalah basuh kali yang ketiga itu dikira mualat. Sebelum lagi kering anggota pada basuh kali yang kedua. Ni kita ambil air semaya. Kita basuh tangan kita. Tangan kalau kita mula-mula basuh. Bila basuh tangan siap, sunat mualak juga ni. Kita nak basuh 3 kali dah. 3 kali tu sunat berturut-turut. Lagu mana? Basuh sekali. Kali yang kedua basuh pula. Kali yang ketiga basuh pula. Mualak berturut-turut tu sunat juga, walaupun basuh 3 kali. Betul dah? Maknanya kalau kita duduk lama-lama tak apa ni. Basuh tangan sekali mula-mula. Risau rokok lu. Lepas tu risau rokok siap. Basuh pula kali lagi. Kira 2 kali. Sunat. Relax pula. Basuh pula. Yang ketiga. Tak apa. Tu hasil dah sunat 3 kali tu. Tapi disunatkan mualat juga antara basuh 3 kali tu. Pak.
Tapi pak kira mualak tika mana kalau basuh 3 kali? Jawabnya, basuh kali yang ketiganya tu dikira mualak tu, iaitulah ketika basuh kali yang ketiga tu sebelum kering basuh kali yang kedua. Tak? Basuh kali yang kedua. Sebelum kali yang kedua tu kering, kita dah basuh kali yang ketiga. Tu hasil mualak. Maknanya kalau dah kering dah kali yang kedua, pergi basuh pula, putus mualat. Orang panggil tak dapat pahala sunat mualat. Hak tu dah hak dobek tu. Kalau tak dobek sini payah juga tu. Tu jawab. Payah sini. Tu. Ibarat Arab tak apa, tapi mau tuak Jawi tu. Syadam mau buat bentuk Jawi tu, jadi kira jawab dah sini. Tu. Tak molek tu. Maknanya, faham tu dah. Allah sini. Dan jika membasuh 3 kali, misalnya dia basuh tangan 3 kali, nacaya adalah basuh kali yang ketiga tu dikira mualat bila? Sebelum lagi kering anggota pada basuh kali yang kedua. Tu maksud daripada kata basuh yang ketiganya sebelum lagi kering yang keduanya. Itu maksud gitu. Habis itu, lepas tu mualat ni wajib ke tak? Mazhab kita Syafi'i, mualat ni tak wajib, sunat je mualat berturut-turut tu. Dan kerana apa tak wajib? Ni alasan mazhab kita Syafi'i. Dan tiada wajib mualat, tak wajib berturut-turut pada anggota wudu. Sebab apa tak wajib mualat? Tu ilat dia tiada wajib tu ilat kerana zahir ayat. Kerana zahir ayat Quran. Apa zahir ayat? Tulis situ zahir ayat ni. Kerana ditilik pada zahir ayat. Kerana ditilik pada zahir ayat. Kerana dalam ayat itu, kerana dalam ayat itu diatofkan dengan waw. Di ayat itu diatofkan dengan waw, bukan diatof dengan fa. Bukan diatof dengan fa. Tu. Jadi Allah Ta'ala kata, hei orang yang beriman, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, membasuhlah muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu. Tu atop dengan waw. Waw ni limutlaqin jam'i, semata-mata hipung je. Bukan kata selalu dah. Allah Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum fa aydiyakum ilal marasik. Masalah dah. Fa pop misalnya. Kalau selalu hak tu lai. Ni Allah Taala kata wa atop dengan wa ni semata-mata nak hipung saja. Kalau gitu tilik pada zahir ayat dia dah. Tak ada wajib lihat mualat. Lepas tu ada hadis yang lain lagi Nabi duk royak pula. Ada Nabi bang buat. Maka kau nyata lagi. Tilik pada zahir ayat. Dan kerana ni sat ni hak masuk Quran. Dan kerana barang atau pada kerana zahir. Dan tak wajib tu juga ilat yang kedua, kerana barang, kerana hadis yang disahkan, hadis sahih yang disahkan daripada Ibnu Umar. Han kada barang tu dinakan daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi lah ni. Tu ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar. Mana hadis tu barang tu mana? Bahwasanya ni badal pada barang. Apa barang hak disah? Hadis tu betul mana? Ni hadis. Bahwasanya tak rajaknya tu. Bahwasanya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang. Nabi air sembahyang. Mengambil di mana? Di pekan. Jadi dalam satu kedai, satu pekan. Dalam telat. Nabi masuk dalam telat, dalam kedai tu, Nabi ambil air semaya. Ambil air semaya dalam satu suq, fis suq. Dari hadis sebut. Tawadda'a fis suq. Tu. Dia ambil air semaya dalam kedai.
Lepas tu malaikat dua kaki Nabi SAW. Malaikat dua kaki, Nabi tak basuh dua kaki. Basuh hot lain biasa, kaki tinggal tak basuh. Tak basuh. Malaikat dah tu Nabi tak basuh kaki. Lepas tu lepas pada tu tinggal basuh kaki, kemudian diseru kepada jenazah. Kemudian dipanggilkan dia. Akan Nabi itulah. Kemudian diseru, jadi dipanggil akan dia akan Nabi. Diseru kepada jenazah. Jadi kepada solat, kepada sembahyang bagi suatu jenazah. Tu. Ya Rasulullah, ada orang mati, pergi sembahyang banyak. Orang seru Nabi. Ya Rasulullah, ada orang mati, minta Nabi pergi sembahyang banyak. Orang seru Nabi untuk pergi solat jenazah. Tu. Maka sembahyang jenazah, maya mana? Maya sejik lah. Nabi pun ada pergi. Maka masuk oleh Nabi ke masjid, ke dalam masjid. Nabi pun masuk ke sejid. Tak ada basuh kaki lagi tu. Tak basuh kaki lagi. Masuk ke sejid. Bila masuk ke masjid, kemudian selepas daripada masuk ke sejid, kaki tak basuh lagi, maka disapuhnya atas dua mozak. Nabi dia pakai khuf. Nabi pakai kasut khuf, sebab tu dia tak basuh kaki lagi tu. Nanti nak sapu atas kaki. Tapi tak sapu selalu dak li. Bukan sapu selalu. Masuk sejid dulu tu baru sapu, maka disapunya sapu Nabi SAW. Disapu atas dua mozanya, dua kasut khufnya, khuf Nabi SAW. Baru disapu, ambil air mari sapu di khuf. Tu. Sini Pahak kata, kalau wajib mualat, Nabi kena sapu selalu dah. Lepas pada basuh tangan apa siap, lepas pada sapu kepala dah. Kalau wajib mualat, Nabi kena sapu kaki lalu, sapu khuf tu. Ning dak jalan sapu ke. Masuk masjid dulu pula, barulah mula nak sapu. Dalil mazhab kita Syafi'i, maka tak wajib mualat. Tu maka masuk ke masjid. Kemudian maka disapunya, sapu oleh Nabi atas dua moza, dua kasut khuf. Nyonya Nabi. Kemudian bila Nabi sapu tu, takluk kepada sapu. Disapu atas dua moza tu, kemudian yakni selepas daripada kering wuduk Nabi SAW. Kering oleh anggota wuduk lah. Kering anggota wuduk. Anggota lain kering lebih. Anggota lain kering lebih dah. Baru nak sapu. Baru nak sapu kasut khuf. Itu dalil kata tak wajib mualah. Tu. Lepas tu ayat Quran pun lagu tu juga atap dengan waw, bukan for mari lagu tu. Maka nyata zahir lagu tu. Dan sembahyang, jadi sembahyang iyo Nabi. Dan sembahyang sembahyang banyaklah. Sembahyang iyo Nabi, dan jadi imam iyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Tu dalil kata tak wajib mualat dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab Maliki wajib mualat. Sebab tu kena ambil mualat, kena pihak sunat mualat. Nak taklid mazhab demo pun dah. Ni mualat tu wajib. Habis itu. Gana Ming, boleh tak? Habis. Dan wajib mualat bagi ampunya darurah. Dia kata lagi. Dan wajib mualat, wajib berturut-turut basuh anggota tu. Kena turut-turut. Jangan bila kering anggota sebelum tu. Dan wajib mualat tu bila bagi ampunya darurah. Bagi ampunya bukannya domeh tu. Ampunya ni tuwe. Bagi ampunya darurah. Jadi orang yang ada bersangatan hajat. Tu ampunya darurah. Orang yang ada bersangatan hajat. Tu. Ampunya ada hajat sangat-sangat. Orang itu susah. Orang darurah.
orang panggil sahibud darurah. Adapun kita tak ada apa-apa nak panggil salim, orang yang selamat molek. Hak tu tak ada apa lah kita ni. Hak tu sunat. Adapun orang hak sahibud darurah ni, orang yang ampunya darurah lah ni wajib mualak. Kena ambil semaya cepat-cepat. Ambil semaya berturut-turut. Jangan duk kera isap rokok jangan. Jangan duk kera buah dulu, makan nasi dulu kau rasa jangan. Kena berturut-turut. Misalnya orang yang darurah ni seperti, hati nak misal bagi ampunya darurah, seperti orang salsal baul, orang yang apa dia, apa nama, salsal baul, jadi yani sentiasa keluar kecing, sentiasa keluar kecing, maknanya kecing dia tek seumur salsal baul. Bukan dedah tu bukan sentiasa. Ya teka lepas kecing je dah. Lepas kecing tu dewa tak kena cara, ya duk tek lagi. Tapi duk lama-lama ya berhenti juga dedah tu. Ni dak, ni tek makan nasi pun tek. Ginak pun tek. Ha, siap lama. Demo sal-sal bola. Tak leh. Tek tu. Salsal bau, ada salsal rih ketuk semua. Pop. Tak ada apa-apa. Perut bukan sakit apa tapi ketuk. Jadi tak tahu kok mana pasang ketuk tu. Puak. Tu waktu salsal rih. Tu masuklah sahbu darurah belaka tu. Demon ni wajib kena mualak. Teka masuk waktu pak, mek semaya. Mek semaya tu mek cepat. Makna sudah. Jangan duk kerau jadi kering. Mualat bagi demon ni wajib. Wajib mualat. Sebab apa wajib mualat bagi ampunya darurah? Ilat pada wajib. Kerana mensedikitkan najisnya. Najis seorang tu. Nak sikit keluar najis. Maknanya nak jadi sikit keluar najis. Dan hadas. Buat gitulah. Dan hadasnya. Najisnya dan hadasnya. Najisnya dan hadasnya. Nak sikit. Kalau kita tak buat cepat-cepat lagu tu, kecing kau banyak. Padahal dak pakai pamper dah. Tapi bila kita kau lama-lama, je kecing kau banyak. Kau tubik banyak. Faham tak dah? Kalau kita mualak, ya tubik pun kalau kira mari hipung-hipung boleh sekadar mana? Sekadar mana kita kata? Sikit lah kita tak skere. Skere banyak. Tak boleh kita tek. 1 gram masalah. Tapi kalau kita tak mualak, ya 25 ni. Tu. Maka diwajibkan mualak supaya nak sikit najis tu dan hadah. Orang panggil taklin, apa nama? Masuk dalam taqlilan lil hadas, nak mesikitkan akan hadas dia, akan najis dia. Habis itu. Dan pada qaul qadim sabit pada pendapat yang dulu bagi Imam Syafi'i di Iraq. Qaul qadim pendapat Imam Syafi'i masa duduk di Iraq tu wajib mualat. Wajib berturut-turut, yakni muafakat dengan Imam Malik. Muafakat dengan mazhab Malik. Pada masa duduk di Iraq tu, jadi supo. Teka tu duduk muafakat. Tapi bila mari duduk di Mesir tu, tukar ijtihad Imam Syafi'i. Tak wajib dah. Dia pandai tengok kepada dalil-dalil yang memalingkan wajib tu. Pergi kepada sunat pula. Maka hukum sunat pula mualat. Boleh tak? Faham tu dah. Habis situ. Allahu Akbar. Dan terkadang wajib mualat kerana kedatangan seperti picik waktu, yang kata. Dan terkadang wajib mualat. Wajib yakni atas orang yang sempurna dan selamat. Mana? Atas orang yang sehat lah. Bukan orang darurah dah tu. Kita biasa ni, orang yang salim, orang yang sempurna dan selamat dan sehat tak ni tu. Wajib, kadang-kadang wajib juga mualak kita weh. Sebab apa wajib? Kerana kedatangan. Jadi kerana ada perkara yang baru datang. Kerana kedatangan. Jadi kerana ada perkara yang baru datang.
Kerana ada perkara yang baru datang yang jadi sebab bagi wajib mualat. Yang jadi sebab bagi wajib mualat. Tilik pada asalnya tak wajib, tapi dengan sebab ada benda baru datang berlaku ni, wajib kena buat. Orang panggil kerana ada arid, ada benda yang baru datang mari semula. Misalnya, arid kedatangan tu misal seperti picit waktu, sempit waktu. Nak habis dah 5 minit lagi nak habis waktu. Ada 5 minit dah nak habis subuh. Duk wah, relax tak boleh. Mualat cepat-cepat. Wajib mualat dah. Kalau kita tak mualat, habis waktu lehat tu. 10 minit dah habis waktu. Kira untuk maya 5 minit. Subuh ni. Lepas tu 5 minit lagi duk gadung ambil ais maya, duk buat relax. Musing kat tu, musing kat ni. Hirup air teh dulu. Dah tak boleh dah. Wajib mualat ketika tu. Kerana picit waktu. Diqil waktu. Tu. Nampak tu dah. Hak tu orang panggil wajib mualat kerana ada arid orang panggil. Bila tilik kepada asal tu sunat je. Ya nama. Duk wajib semua dia mualat tak boleh tak? Ya tak boleh relax. Ya bokeh kadang-kadang. Bomi kata, bro gigi pun tak sunat dah. Kalau waktu nak masuk habis waktu dah. Tak ada bro gigi. Bulu gigi tu sunat je. Tapi dengan sebab duk gadah bulu gigi tu, luput waktu, keluar pada waktu. Bulu gigi pun tak sunat dah. Gana? Allah, apa tu gati bersugi, bersugi. Ikut dengan apa pun bersugi. Lepas tu? Kata ikan sugi tu. Lah, tu dah lah suginya. Datuk ni ke? Allah. Cuma panggil apa nama ni? Bersugi ni, ya tengok lefeka. Hasil bersugi dengan apa-apa saja yang dapat menanggalkan kesan-kesan daripada gigi tu. Kita make kayu apa pun boleh. Tapi benda yang licin tak asing. Jari kita tak asing, buluh tak asing. Sebab apa? Ia tak dapat wear tu baik. Kesel-kesel cemar di gigi kita. Maka ikut nak kain pun boleh. Tapi masa Nabi pakai kayu tu. Masa kita, kayu tu pun ada. Tapi payah nak cari. Kadang-kadang payah nak bawa. Lalu tu ganti dengan hot brew ni. Tak gitu kan? Tu macam-macam pula. Ada brew hot pasang brew sendiri. Ada brew hot pasang guna api tu. Pakai teng musing tak kena buat apa. Relax benar tu. Tengok tak? Tekan teng musik tu. Sedap. Sedap. Tu hasil maksud belaka, hasil pahala sunat belaka dah tu. Hasil pahala sunat belaka. Tapi kalau masalah nak beri puas hati tu, kayu gigi hak kita nak bakalan ni, cuma nak beri hasil pahala sunat sentiasa tu duk bawa hak tu tak dia panggil nampak tak molek juga dah bergigi tu Tapi kalau kayu tu buat gimana-mana pun boleh. Kerana as-siwak tu mustahabun fi kulli had. Dia sunat semua, berjalan-jalan pun sunat, duk atas kenderaan pun sunat, nak baca Quran pun sunat belaka. Bila sunat belaka tu nak wahak mana? Untuk nak hasil pahala sunat tu, wahak tu. Dia hak tu 2 kali ya, pagi dengan sebelum tidur, kadang-kadang tengok-tengok orang. Ataupun 5 kali lepas tiap-tiap waktu semaya. Tapi masa waktu lah pakai kayu tu je. Tak gitu kan? Mula haba dulu ya ada je sakut. Belum ada maya tu ya. Di tempat maya tu dia sakut dengan tali. Kayu segi. Sakut dengan tali turun gitu. Belum nak semaya pak. Lepas maya. Tu ya ada dulu. Dalam bala tu.
Tak ada jubah. Jubah ni bagi tiap-tiap tu email tu pakai jubah tu. Ya tak jubah kau untuk imam. Siapa imam pun pakai jubah. Ada jubah ya. Putih. Dia bala dulu. Lagu tu. Itu yang Nabi lah keji pula bila orang buat kerja sunat dah. Loh. Awak kemai pula amalan sunnah. Tapi orang nak kerja sunnah pun kena tepat tu lah dah. Dia nak makan nasi tu. Misalnya bukan dia juga. Patut saya bila keji lagu mana. Dia tepat dia tak kena tepat. Habis itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala ada bak sugi depan usul. Bak siwak. You know? You know? Ya apa? Tak li. Habis itu. Dan terkadang wajib mualat kerana kedatangan seperti picit waktu. Tu. Picit tu daripada mendapat sembahyang. Sempit waktu daripada mendapat daripada semaya dan sembahyang. Sembahyang di dalam waktu. Kalau kita tak mualak, maka bawa kepada habis waktu semaya. Kerana waktu tu ada sikit dah masalah. Maka ketika tu wajib mualat. Habis kat tu. Dan setengah daripada sunat wuduk lagi mengucap bismillah. Tasmiyah dalam bahasa Arab kata tasmiyah. At-tasmiyah tu mengucap bismillah. Kalau basmalah tu kata bismillahirrahmanirrahim. Kalau basmalah tu kata bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah tu bismillah saja. Tu. Tak supa. Maka hasil dengan bismillah. Tu. Kalau semaya baca Fatihah kena basmalah gatik. Yang ni kena baca bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Kalau kau dah tasmiyah boleh tak? Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh. Jaga dah. Tasmiyah ni sekadar bismillah. Tak apa dah. Tasmiyah. Gapo? Gapo? Nampak roti pula kan? Tak ada. Lepas tu marah nak tak tahu. Tu. Tinggal berat ke mana? Ada. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Kata dia, setengahnya mengucap bismillah. Lepas tu kalau bismillahirrahmanirrahim, balik lagi lah. Kalau bismillah tu hasil pahala sunat dah. Mengucap bismillah. Dan yang akmalnya bismillahirrahmanirrahim. Kok mana ni dia kecil akmal? Hok sekurang-kurang bismillah tu lah. Kena buat gini. Dan tu. Jadi dan sekurang-kurangnya bismillah. Gitu. Dan tu. Jadi dan sekurang-kurangnya bismillah. Apa dah? Dan yang akmalnya ila akhirih. Barulah wayak. Hok akal dulu baru wayak hok akmal. Sekurang-kurangnya bismillah. Dan yang akmal, yang terlebih sempurnanya mengucap bismillah tu. Hak sempurna sekali. Hak akmal sekali. Hak sembun tisuk tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tu bismillahirrahmanirrahim. Mengucap bismillah. Nak basuh tangan dah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Tu sunat weh, sunat. Lepas tu dan sunat dilebih pula. Dan sunat dilebih, ditambah. Ditambah. Jadi dilebih, ditambah selepas bismillah tu. Sunat dilebih, ditambah selepas bismillah. Lepas pada kita kata bismillahirrahmanirrahim dah, sunat tambah lagi. Ada lagi kalau nak ke pahala akhirat banyak. Dia malah. Bismillah pun wasa berat. Dia rajin jawapannya mana pun dia wasa itu. Dilebihkan. Dia kata kena sunat dilebih. Alhamdulillahi alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Tu dia.
Tahu dah. Kita tak ada ngapa hak ni. Alhamdulillahi alal islami wa ni'matihi. Itu alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Tu ingat gitu alhamdulillahi alal islami wa ni'matihi. Gapo beming? Dak ke ana dak? Pasal gapo ni? Katuk kipas sikit gitu. Tak boleh sedap duduk. Duduk kau ni. Lepas tu jadi kan? Mana jadi kan? Tak ada pergi leh. Kalau duduk lagu ni Ramadan ni. Gitu. Ayuh weh. Mai duk panjang lek ni. Kalau aku panjang ke bawah sikit dah. Kalau kira tiklah. Tengok. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dilebih oleh Imam Ghazali. Hak saat ni dilebih tu sabit ada warid. Hak masalah alhamdulillah tu Nabi baca ada warid datang. Hak ni Imam Ghazali tambah pula. Dilebih ditambah pula. Dilebih ditambah selepas tu oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali tambah lagi. Ya tak ada masalah doa ni. Doa lah banyak mana pun. Kerana Allah Ta'ala suruh berdoa. Tengok ni. Lepas tu berdoa pula. Ditambah oleh Imam Ghazali, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatini wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Ni ayat ni ngolak. Doa ni ia lepas daripada setan gangguan setan. Setan mari kacau, waswah. Asmaye. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyahduruni. Asal ni hazah ya kerana madan kasrah nun wiqayah tu. Tu. Habis itu ada apa lah tu? Tambah baca dah duduk luar-luar dah. Mai asmaya pada duduk tawah kok kolah tu. Baik baca doa ni. Maka sunat tasmiyah, maka sunat mengucap bismillah tu bila kau dulu. Maka sunat mubtada mana? Sunat mubtada tu. Sunat tasmiyah tu mubtada. Maka bermula sunat tasmiyah, sunat mengucap bismillah tu. Tasmiyah tu diserta, yakni pada ketika. Diserta dengan mana? Pada ketika bermula sunat baca bismillah pada ketika membasuh dua tangannya, kedua tangan seorang. Ni ketika mula nak bismillah ke? Semaya. Basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak komo nak apa tu kan? Bismillah. Sebelum pada nak mula tu bismillah. Tu nampak tu dah? Mula bismillah situ. Kalau kita tak say basuh tangan. Nak basuh muka lah. Bismillah tiga basuh muka tu. Nampak tu dah? Bismillah. Bukan bismillah semua. Ni bismillah. Sini dah. Bismillah. 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 Hai tak kena bismillah habis. Dia dimula di mana? Bismillah di situ. Ni sampai ke kaki bismillah. Let ni bismillah. Let ni bismillah. Kok mana dah tu ni? Dah. Tapi kalau mula sini, mula sini bismillah sini. Bismillah. Jadi mula dengan bismillah. Maka sunat bismillah pada ketika basuh tangan saat itu khabar. Sunat aini. Orang panggil sunat ain. Apa sunat aini? Tulis situ. Yakni sunat yang dituntut. Yakni sunat yang dituntut atas tiap-tiap orang. Atas tiap-tiap orang yang ambil wudu. Atas tiap-tiap orang yang ambil wudu. Itu sunat.
Sunat. Kalau kita ambil semaya ramai-ramai di kolah pun sunat tiap-tiap orang. Mung cara mung bismillah, aku cara ku bismillah. Bukan mada pakai mung sore. Bismillah kita tak kena dah pakai mada dengan mung. Hai tak mada. Orang panggil sunat ain. Bukan sunat kifayah. Sunat ain ni. Sunat. Tiap-tiap orang sunat. Tu. Faham tak? Faham tak? Sunat tu. Sunat atas tiap pala tu. Kena pang lah no. Boleh. Marai lagu mana lagi lu? Boleh? Sedap tak? Hengok sikit dah. Tak apa. Tak suya ngatuk ya. Bersalahan makan dan minum. Bersalahan makan dan minum. Tak serupa dengan makan dan minum. Kita bismillah juga makan dan minum ni. Tapi maka ni tak pada bersalahan. Kita tak berkhilaf. Bersalahan makan dan minum, maka sunat kifayah. Tulis situ pula. Sunat kifayah. Yakni, maka mengucap bismillah. Maka mengucap bismillah pada keduanya itu. Pada keduanya itu sunat kifayah bagi jamaah yang makan ramai-ramai. Bagi jamaah yang makan ramai-ramai. Yakni dituntut sunat atas mana-mana seorang daripada jamaah. Maksudnya, kalau baca bismillah seorang, maka sudah memada. Tetapi kalau baca tiap-tiap orang pun harus. Kalau baca tiap-tiap orang pun harus. Tu maknanya makan ramai-ramai atas tilak, atas neka, makan neka lah. Doa sore. Kita kata doa. Mung. Ni pun doa ni pun. Pakai sore. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya kita bismillah teka nak makan tu satu hikmahnya nak halau setan tak sewi makan sekali dengan kita. Syaitan nanti nak makan kita tu. Bila kita bismillah, setan nak makan tak boleh. Maka ramai-ramai saat ni tu, bila duduk sekali ramai-ramai, bismillah sore, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Maka setan tak konsep dak orang lain pun dalam jemaah tu. Tak konsep dah. Kita sore, ya memang tak konsep dah. Pahala tu boleh kita orang baca. Pahala baca bismillah boleh kita. Tapi demo tu pun setan tak konsep dah. Orang panggil mado. Faham tak? Sunat kifayah. Tapi kalau demo tu baca juga, dia boleh pahala juga cara-cara ya bismillah. Ya pun boleh pahala bismillah. Yang ni pun boleh pahala bismillah. Tu orang panggil sunat kifayah. Tapi ingat, sunat kifayah ni bagi orang yang nak makan tu. Lama tuai rumah. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuai rumah hak ni dah tak jadi. Ya kena puhut nak makan tu. Baca bismillah barulah hasil sunat kifayah. Lama hok ngida. Tak apa bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi. Orang hok luar tak jadi, kena orang hok puak nak makan tu. Apa dah? Boleh. Lagu tu. Makan dan minum. Tapi masalah mi asmaya ramai mana pun tiap-tiap orang, bukan sunat kifayah dak. Duk keliling kolah penuh. Bismillah. Duk keliling kolah. Sudah gini nak mi asmaya dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu bakal ambil. Tak mada. Ya tutup atas masing-masing.
Tu untuk atas masing-masing. Hak tu masalah mi asmaya tu. Hak tu sunat aini orang panggil. Faham tak? Adapun makan dan minum ni sunat kifayah. Dimakian lagi, apa dimakian lagi? Seperti makan dan minum. Supaya makan minum juga. Seperti makan dan minum pada pihak sunat kifayah juga. Supaya makan minum juga. Sama-sama sunat kifayah orang panggil. Apa dia dimakan lagi? Pada jima'. Tu. Yang ni bismillah pada jima'. Segar mata ni. Jima' segar mata. Ni. Sunat pada jima'. Sunat bismillah pada ketika nak jima'. Hukum gapo? Sunat kifayah juga. Bukan suruh jima' ramah-ramah. Dah. Ramah kata, hei ramah-ramah kifayah. Pakat-pakat. Hai, bukan. Ya kira dua orang tu. Mung dengan bining mung tu lah. Tu dia kata. Sunat yang ni maka sunat kifayah. Ya kata. Tetap si makna dimakian lagi dah tu. Maka sunat kifayah. Bukan ramah-ramah supaya makan sat ni. Memadalah padanya pada jima' tu. Memadalah. Jadi hasillah pala sunat tu. Padanya pada jima' tu. Memada tasmiyah suaminya. Oleh mengucap bismillah oleh suaminya. Nyo tak rojak pun tak apa. Kalau suaminya suami isteri. Kalau isterinya isteri bagi suami. Tu ya. Tapi tak rojak pun tak apa lah. Nyo tu. Sunat tasmiyah suami. Tok laki bismillah sore pun. Bining pun. Setel tak kaca dah. Tak itu. Kalau bini nak bismillah. Degah-degah sikit Bismillahirrahmanirrahim. Abang tak kena bismillah tak apa. Ada bismillah dah. Kok tu. Nak rakyat kata sunat kifayah. Kifayah aktibas tu laki bining tu lah. Tapi kalau ke orang tu laki lah bismillahnya. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ingat molek usul. Ingat apa lama dah. Tu baca hak tu. Baca doa tu. Lepas tu bismillah belum pada nak jima' tu. Belum pada nak jima'. Atau isterinya atau pada ke suaminya. Tasmiyah oleh isterinya. Isteri bagi tak ada apalah. Isterinya. Kalau isterinya isteri suami. Kalau suaminya suami bagi isteri. Tak lagi dua tu. Kalau tak ada rojaknya dua-dua pun tak apa dah. Tu. Dia kena isteri suami ni orang panggil makulah idopah dah kan. Kira. Tak akan gerti suami kalau tak ada isteri. Kalau tak akan gerti isteri kalau tak ada suami. Gitu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala. Tasmiyah suami dan atau isteri. Tu memada. Tapi ingat tu. Tulis sikit. Kepada tasmiyah suami tu. Maka sunat bismillah. Cepat-cepat dah. Maka sunat bismillah pada jima' itu. Maka sunat bismillah pada jima' itu. Sebelum daripada masukkan zakar. Kejut nak tulis hak tu. Ini hukum fiqh sebut lagu tu. Yang capung baba ni. Ada hukum saya sebut. Qabla idkhaliz zakari fil farji. Mana katakan tu? Sebelum memasukkan zakat ke dalam faraj. Adapun ketika jima' maka makruh. Tu kau bila-bila duk jima' bismillah. Makruh berkecek. Jangan kata bismillah duk kecek biasa pun makruh. Nak kecek sama adik dengan abang ni makruh. Jimat sudahlah. Malaikat kena ada hajat. Ada hajat tak apa. Betul sikit dek. Itulah. Tu betul sikit dek. Iqtadili lagi tak sebut. Iqtadili. Betul sikit dek. Betul sikit. Payah. Tu. Lagu tu.
Siap ni. Kena darah tu baik kau hidung tu. Ha? Ni dah. Habis itu. Tu ingat tu dah. Tu. Sebelum bismillah belum pada masuk tandah tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca doa tu belum kaki nak jatuh masuk. Bukan belai-belai dok masuk Allahumma inni a'udzubika, tak leh. Hak tu kita sebut dalam tandah pula dah nama Tuhan. Ni kaki dok tengah dah. Allahumma inni a'udzubika. Cepatlah kat tu selak. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Baca dulu belum nak jatuh masuk. Begitu juga doa sebelum keluar. Doa keluar tanda. Ning tepek dalam yamai dah. Doa keluar tu tepek dalam yamai. Allah ghufranakal hamdulillah. Tepek dalam yamai. Ya baca dalam tu lah. Ghufranakal hamdulillah. Belum nak tubik lagi dah ghufranaka dah. Baca di luar. Pintu tu baik. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhabani azab wa afani. Mana sabar orang tak reti ni. Ya ambil bagi tepek. Ya stiker. Doa sebelum masuk ya tepek di pintu luar tu. Doa keluar ya tepek di mana? Tepek dalam tu. Supaya sejik sejik tak apalah sejik ni nak masuk sejik di luar. Allah maftah li abwaab rahmatik. Lepas tu di luar Allah minna a'udzubika min fadlik tepek dalam tu. Tak apalah masjid. Ni yame. Tu. Pandai-pandai kira agak. Kalau tepek juga baca doa dah. Tu baca doa dah. Doa duk luar dah. Tulis di pintu dalam tu. Baca doa tek. Doa tu nah. Doa you khang nok. Tu. Itu buka pintu, duk luar. Tak apa dah. Ni duk tepek dalam. Tu. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala lagi. Dan sunat mengucap tasmiyah itu, sunat mengucap bismillah tu jikalau orang haid dan nifas dan junub sekalipun. Ni kira teka mana? Orang haid yang nak mandi wajib dah lah. Tu orang haid yang nak mandi wajib dah. Orang nifas pun yang nak mandi nifas wajib dah. Orang junub yang nak mandi wajib dah. Lepas tu teka mandi wajib yang nak mi ais maya ke apa ni? Tu. Bismillah pun sunat juga walaupun orang haid nifas sekalipun dia kata. Dan sunat mengucap bismillah jikalau bagi orang yang haid yang hendak berwuduk itulah. Dan nifas yang hendak berwuduk sebelum mandi wajib tu, dan junub yang hendak berwuduk sebelum mandi wajib tu sekalipun. Sunat juga sunat sekalipun, jadi sunat mengucap bismillah. Tapi mengucap tu dengan takluk kepada mengucap dengan qasad zikir, dengan qasad, dengan niat zikir, niat zikrullah. Apa qasad zikir? Yakni bukan qasad baca Quran. Kerana bismillah ni ayat Quran. Salah satu daripada ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu potong daripada ayat Quran. Kalau niat qasad baca Quran haram. Kadang duduk dah junub haram baca Quran. Orang junub, orang haid nifas haram baca Quran. Tapi sunat baca juga dengan niat qasad zikir, nak ambil berkat. Bismillah, aku zikrullah, bismillahirrahmanirrahim, zikir nak ambil berkat. Niat tabarruk, sehingga kita kata niat tabarruk tak apa, niat qasad zikir tak apa. Kalau niat Quran haram pula. Apa tu dah? Dengan qasad zikir. Tu puak ni kena niat qasad zikir. Kita nak mandi wajib tu bismillah agak. Bismillahirrahmanirrahim, niat qasad zikir. Tu dia. Habis itu, dan jikalau ia seorang tu mengambil wudu, dia tumi ais maya dengan ayat yang dirampas sekalipun.
Ya ambil air semaya, ambil wudu, ambil tu dengan ayat yang dirampas, rapat atau yang dicuri. Sekalipun yang ni disunat bismillah juga. Yang ni disunat bismillah juga. Air tu kita curi orang, air Polaris 2 jebur. Tu ambil air semaya, tak ada air semaya dah. Curi orang mari, boleh 2. Tu. Ambil air mari curi. Air curi tu haram. Guna air tu pun haram. Tapi sah wudu. Sah air semaya dia tu. Pas bismillah sunat. Sunat juga. Kerana tilik kepada diri wudu tu dia bukan haram. Diri wudu tu sunat. Nampak tu dah? Maka sunat baca bismillah. Faham tak tu dah? Diri curi, teka curi tu apa hukum? Haram bismillah. Ayat dah jebuh orang. Bismillah nak curi. Bismillah tu haram. Kerana tilik pada diri curi tu haram. Kita pergi bismillah untuk kerja benda haram. Haram bismillah tu. Tapi bila ambil air mari dah, ambil air semaya. Di ambil air semaya tu sunat. Bismillah tu sunat juga. Tu dah orang panggil kerana ada arid hak tu. Nampak tu dah? Ya suku-suku. Syarat kira je becek siap dah. Tu. Dari kerja haram pun dah boleh pahala tak? Guna air tu air haram. Guna air haram tapi kerja guna air haram pun sah. Gitu. Syarat kira cara dosa curi tu suku dah. Tu ada hukum dia. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, dan jikalau mengambil wuduk dengan ayat yang dirampas sekalipun, jadi disunat bismillah juga. Dan jika ditinggalkan dia akan baca bismillah. Tinggal. Ya taraka, ya tinggal akan baca bismillah. Allahu akbar. Tak ingat nak baca bismillah. Ditinggalkan. Tapi tak ingat ni sebut terlupa. Padahal tinggal kan ada sengaja tinggal betul. Pun masuk juga. Masuk. Dan jika ditinggal dia akan baca bismillah. Ditinggal tu takluk pada awalnya, pada permulaannya wudu, pada awal-awal wudu. Sebenarnya sunat bismillah pada awal wudu, mula-mula mi'as maya tu sunat Tiba-tiba kita tinggal pada awal. Tu apa nak kata? Tak jawab lagi. Dan jikalau dengan sengaja sekalipun, jikalau adalah tinggal baca itu, kena takdir lagi tu. Dan jikalau adalah tinggal baca itu, walau adalah tinggal baca saat itu dengan sengaja sekalipun. Sengaja tinggal, bukan lupa saja. Tak saya baca. Sunat ya, kata sunat ya. Tak apa Tinggal sengaja tinggal. Sekalipun apa? Jawab sekaligus. Dua masalah. Kalau tinggal, walaupun tinggal dengan cara sengaja atau lupa, jawab bagi jika didatangkan, nascaya didatangkan, jadi dibacakan pada pertengahan wudu. Baca tengah-tengah wudu tu. Nak baca tengah-tengah, nak baca masa mana pun baca, sunat. Tu dah. Kena buat gini, didatangkan tu. Didatangkan, jadi sunat dibacakan. Bakal zahirkan hukum lah. Didatangkan, jadi sunat dibacakan pada pertengahan wudu. Nak baca tekah basuh muka, boleh. Nak baca tekah basuh sapu kepala pun boleh. Nak baca tekah basuh kaki pun boleh. Bismillah. Sunat. Nak beri hasil barakah juga. Pada pertengahannya. Tapi baca lain sikit lah, baca gapo. Dah kita lewat sikit ni, tambahlah sikit. Maka baca oleh seorang. Dia baca mana? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia baca hak tu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu.
Molek ni kalau teringat ada lupa. Biasa kita baca. Tapi lupa agak. Ingat mari baca. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiru. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiru. Bahasa ni. Atau, bismillah lagi. Mai semula. Jangan semula. Mai semula pula. Nak guna apa? Ya boleh kerja tengah-tengah jalan pun. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiru. Sapu kepala. Tuh. Nampak tu dah. Tu makan pun sepatutnya juga. Makan mungkin tak ada bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu. Setan duk makan sekali kita mutah tu baik-baik buat ya. Tu duk makan kali kita tu you mutah tu baik-baik. Tu setan je makan sekali weh. Pelik kat setan ni tak makan. Sepojing makan je makan dengan pok ni. Dia makan dengan pok tak bismillah tu. Cuap sabit tu rasa kita makan pun tak ada rasa kenyal mana. Tak bismillah, rasa perut pun dia tak kejak lagu mana ni. Tak bismillah. Heret di puak nung gatik dah. Nampak tu dah? Tu. Cuma kita tak nampak dia je. Molek juga tak nampak. Maka jika sudah selesai wuduk, jika sudah siap, sudah berlaku wuduk, jika sudah selesai siap wuduk dah, mai semaya siap dah, basuh kaki siap dah, tak ada bismillah lagi, maka tiada sunat lagi mendatangkan dia akan bismillah. Tak sunat dah baca, habis masuk dah. Habis masuk dah. Tak sunat baca dah. Sudah dah. Tu. Tiada disunatkan lagi mendatangkan dia bersalahan pada makan. Tu. Bersalahan pada makan. Tulis itu. Yakni maka disunat juga. Maka disunat juga baca bismillah. Walaupun kita sudah makan. Ini supaya syaitan itu muntah keluar barang yang ia makan bersama kita. Barang yang ia makan bersama kita. Saya teruk kenyanya bung tu baik-baik. Kita bismillah. Kita makan dah lupa bismillah pun. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tu dapat dah. Makan dah pun dah ingat mari baca bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Tetapi kalau mi'at semaya dah lepas mi'at semaya dah tak ada sunat dah. Bismillahirrahmanirrahim tu. Habis itu. Maka hendaklah disertakan niat wudu. Maka hendaklah disertakan sunat ni. Maka hendaklah disertakan, sunatlah disertakan niat wudu. Niat mana? Niat pada hati. Takluk pada niat tu, pada tu. Disertakan niat wudu, niat yang berlaku pada hati tu, niat tu wajib. Tapi serta niat bersama dengan tasmiyah. Bersama ni takluk kepada niat. Kalau takluk kepada berserta. Takluk pada diserta. Hendaklah disertakan niat wudu, niat yang berlaku pada hati kita saat ni tu. Kita niat dalam hati kita, aku berwudu. Dalam hati kita niat ya. Maka kita niat tu kena serta bersama dengan tasmiyah. Sunat. Faham tu dah? Tu. Misalnya kita nak basuh muka. Ambil air mari. Dalam hati tu nak niat dalam ni, niat wudu. Bismillah tu teka bersama dengan niat dalam hati tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim tu bersama dengan niat yang berlaku dalam hati. Kalau bahasa tangan pun niat wudu. Niat wudu. Tapi dia iktibar niat tu ketika basuh muka tu, malaikat berkekalan niat. Hak tu lah, kalau dia putus niat, dia mengira di ketika nak basuh muka. Kita lepas dah masalah bab niat tu. Apa tak? Tak apa, dia juga dah. Maka dia kata, maka bersertakan niat wuduk yang ada pada hati tu diserta bersama dengan tasmiyah. Sunat. Maknanya sunat bersekali. Berartinya kalau kita tasmiyah sekali, bismillah start lagi. Tak apa. Atau belum pada niat, tak apa, bismillahirrahmanirrahim. Niat. Tak ada apa. Tapi sunat berserta dengan apa niat tadi itu, niat wuduk yang ada pada hati saat itu. Kalau kita buat dulu pun hasil, atau buat lepas pada tu, tak ada apa. Seperti kebir ni lah, kebir takbir Allah tu sunat ke apa? Sunat akik tangan ke? Sekali dengan Allah kan dah. Tapi kalau kita akik dulu, Allahu Akbar, boleh tak? Boleh. Ataupun Allahu Akbar, baru akik, tak ada apa. Tak ada apa. Tapi sunat pergi bersama. Allah. Allah sekali. Kira gitu ya. Tu. Tapi tak kena duk itu sangatlah ni. Allah. Ni duk tak ada apa. Duk tak ada nak gapo. Tu lagu tu. Sikit. Bukan duk gini. Lama ke? Allah. Ada orang buat gitu. Dia pakai zahir ibarat kita. Dia kata, tangan ni atas jupin hak ni dek bawah. Dia kata, Allah. Ni gini. Allah. Gitu. Okey. Ya maknanya dekat data je. Tu. Tu. Gitu. Bulak kadang-kadang tu kita orang. Dia bulak. Aduh. Tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana lagi? Maka kata dia, kemudian ia seorang tu melafazkan niat wudu. Selepas daripada bismillah dah tu, kemudian selepas bismillah juga, ia seorang tu melafazkan, sunat melafazkan niat wudu. Nawaitul wudu ada. Sunat lafaz niat tu mari lepas pada bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu fardan alayya lillahi ta'ala. Lepas pada bismillah siap nawaitul wudu. Duk baca ke tak? Nawaitul wudu'a fardan alayya lillahi ta'ala. Sunat saja, sunat tu talaffuz bin niat. Tu perlahan-lahan melafaz tu, perlahan-lahan. Han kada melafaz tu perlahan-lahan, koho jangan berderah doa. Nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'. Tu perlahan-lahan. Jangan derah sangat. Bila melafaz tu, kemudian daripada tasmiyah, kemudian ni takluk kepada melafaz. Yang melafazkan niat wuduk tu, kemudian ini selepas daripada tasmiyah, selepas daripada baca bismillah tu lah. Lepas bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'. Dia nampak dah? Padahal lupa, aku sebelah dah. Kau nak berehat gapo. Dan hanya tiada wajib tasmiyah tu sabda Nabi. Sebab apa hukum mazhab kita tak hukum dengan wajib juga baca bismillah? Tak wajib. Sebab apa? Ya ada hadis dia Nabi kata. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا